apabila saya sendiri memang kuat dalam pegangan agama yang sebelum ini, kita pun juga ada puasa. Kristian dia puasa 40 hari. So bila nampak persamaan tu, dia menarik minat lah nak tahu. Jadi bila mendengar selalu ayat surah Al-Baqarah tu kan, Yesus pun berpuasa. Malah ada cobaan untuk baginda waktu tu, kalau based on the Bible kan. So dalam Islam macam mana? Siapa yang berpuasa? Kalau kita ambil satu dan tinggalkan satu, dia akan menyebabkan kesan dia tu nampak tak elok lah, tapi sebenarnya puncanya daripada kita sendiri. Okay. Apa kita pergi kepada pengalaman dalam keluarga dah pula. Kalau dalam keluarga macam mana menerapkan nilai-nilai, terutamanya Ramadan lah, nilai-nilai Islam Ramadan ni ke dalam diri keluarga? Kalau keluarga, sebab keluarga kecil kan, sama macam Ustaz. Kita banyak kongsikan keindahan Ramadan. Apa yang berlaku masa Ramadan. Tapi sebelum Ramadan tu kan ada Rajab dan Sya'ban kan. Ada peristiwa Isra' Mi'raj dengan nisfu Sya'ban kan. Walaupun terdapat banyak khilaf, tak apalah. Cuma kita memahami wakil kita kongsikan supaya nanti dia bila belajar kat sekolah ke dekat mana-mana, dia tahu, oh ini Abi dah cakap dah. Dia dah cerita dah. Itu antara contoh. Rupanya anak-anak ni bila kita kongsikan dahulu penceritaan itu towards Ramadan, baru dia faham rupanya ada ibadah dalam satu bulan ni, dalam setiap tahun ada yang kena tak makan dan minum. Rupanya dia tahu macam tu lah di peringkat awal. Lepas tu kalau untuk anak-anak lagi, kita cuba hiaskan rumah, persiapan untuk bersedia untuk Ramadan, ataupun we create something special terutamanya dari segi makanan untuk attract mereka kan. Sebab mungkin biasanya makan nasi putih, ayam masak merah, tapi kali ni mungkin beza sikit. Kita masak spaghetti ke, jadi something different kan. Sebab kita meraihkan bulan Ramadan, yang mana kita nak mereka rasa seronok lah. Tapi bila dilihat rukun Islam itu, puasa ni kan yang ketiga kan. Jadi pada diri saya sendiri, untuk anak-anak, saya tidak menjadi satu paksaan, tetapi yang lebih utama adalah dia memahami kenapa dia kena berpuasa. Tapi sebelum tu solat dulu. Maksudnya solat ni untuk apa peristiwanya solat, berlaku masa bila kan. Itu yang menyebabkannya macam ni. Jadi macam kadang-kadang kita terlupa nak solat sunat pun, dia kata Abi dah lupa ke tak solat sunat ke, jangan dia ingatkan kita. Kerana kita dah beri kefahaman yang jelas di peringkat awal. Akhirnya bila kita nak ajak tu, jom rebut pahala. Jadi dia akan bersama. Tapi normal lah anak-anak ni nak berkali-kali kita nak sebut supaya ada, orang kata, data tu disimpan kan, peringatan tu dengan kekal dalam ingatan mereka kan. Itu yang menyebabkan kita kena repeat every time kepada mereka kan. Selain daripada cabaran diorang nakal-nakal, naik belakang lah kan, menunggang lah kita macam-macam lah. Tetapi itu semua bila lihat balik sunnah, bila kita cerita balik, tahu tak siapa yang suka buat macam ni. Jadi nanti ingat lah cucu. Jadi benda tu di rumah dah kebiasaan lah. Cuma bila di masjid ni kami akan tengok balik kesesuaian bila kita nak bawa anak-anak, boleh tak dia main. Tapi kadang-kadang sengaja je biarkan, sebab kita nak tengok orang di masjid ni boleh menerima ke tidak kan. Walaupun dah banyak kali pengalaman, dah ada anak ni dalam 8 tahun tu lah, 4 tahun lah kan. 4 tahun tu berpuasa bawa anak-anak. tak semua yang friendly. Tapi kita memahami mungkin ke arah juga ya. Tapi towards lah, tapi kita fahami mungkin sebab dulu suasana. Tapi bila majoriti ustaz-ustaz dah kongsikan, anak-anak ini adalah sebahagian, nanti kata jangan marah jika ada anak kita tak datang ke masjid sebab di peringkat awal kita tak bawa kan. Rupanya akhirnya selepas daripada tu, saya bawa je anak, diorang dah fahami dah. Sampai berlari lah, naik sana naik sini. Cuma ada certain things yang perlu dikawal di sini adalah dari segi disiplin. Bukan sahaja Ramadan tu untuk kita, tapi untuk keluarga kita. Ada disiplin bukan sahaja untuk kita, tapi untuk keluarga, terutamanya anak-anak. This is what you can do, this is you cannot do. Itu yang menyebabkan mereka faham, rupanya ni tak boleh. Lari-lari di masjid tak boleh orang tengah solat. Jadi benda tu dia belajar.
Jadi dekat mana, jadi orang katanya, jadi saya kat mana sepatutnya Abi? Jadi dia kata kat belakang lah. Ataupun bersama-sama sekali solat. Itu yang lebih baik. Itu yang menyebabkan anak-anak ni tak rasa kekok lah. Selain daripada kebiasaannya tu macam siapa yang puasa penuh 30 Ramadan, Abi akan bagi duit raya. Itu normal lah kan. Itu kebiasaan. Tapi saya lebih suka memberi satu nilai-nilai yang positif, yang melahirkan aura-aura yang rasa keseronokan meraihkan Ramadan. Itu yang penting. Kita tak nak Ramadan ni dia penat, balik sekolah nak Abi nak buka puasa. Bukan setakat tu saja, tapi biar dia merasai bahawa sebab pengalaman macam anak yang sulung tu, saya bawa pergi menziarahi mu'alaf, ada yang susah. Dia tengok sendiri what happened to the mu'alaf kan. Dan dia merasai bahawa apabila dia berpuasa, kadang-kadang dia beritahu Abi, baru saya faham yang saya puasa ni rasa susah macam mana angka anti tu di sana. Allah Akbar. Budak umur 5-6 tahun cakap macam tu. That is the beautiful lah. Kalau bila kita kongsikan amal ini, bukan kita sekadar cakap, tapi kita buat bersama dengan mereka. Ini satu soalan back to long way before. Bila dikaji agama-agama kan yang ada di atas muka bumi ni di Malaysia lah, kenapa dalam banyak-banyak tu Islam yang dipilih? Apa yang paling menyentuh hati lah Islam dan kekal? Ini pengalaman bila kata Islam kita pilih ni, satu memang hidayah Allah. Sebab bila hidayah ni, dia bukan kerana hidayah center. Tetapi hidayah tu sangat besar maksudnya. Wabillahi taufiq wal hidayah kan. Kerana Allah nak bagi sesuatu yang itu adalah fitrah buat kamu, wahai manusia, hamba ku kan. Yang akhirnya bila kamu rasa benda tu, kamu tak akan tinggalkan dia. Itu normal, sebab bukan pengalaman saya saja, tapi pengalaman kawan-kawan yang mu'alaf ini. Memang dia akan kongsikan rasa terharu, menangis kan, sampai ada yang tak boleh nak berkata. Even saya pun macam tu juga dulu. Sekarang tengah cuba kawan-kawan agar rasa kemanisan tu. Yang paling penting adalah kemanisan iman. Bila Allah dah bagi tu, diberikan hidayah tu, Allah akan rasa syok lah. Syok nak kata, sekarang kalau di peringkat awal dulu, masa saya dulu awal-awal tu, sampai saya kata, kenapa aku tak terima ni lebih awal? Itu yang macam merasa rugi lah, tapi tak rugi lah kan. Tapi kenapa aku tak dapat benda ni awal? Kan lagi seronok. Sekarang baru aku rasa sepatutnya bagilah aku awal-awal kan. Yang akhirnya dia bila Islam dengan Ramadan ni sangat besar lah, signifikan dalam hidup saya lah. Selain daripada menerima iman, kita mengamalkannya kan. Sebab Islam ni bila kita tak boleh sekadar iman, dia mesti amal. Bila amal ni, dia akan lebih rasa tertarik, teruja, akan rasa lebih syok lah, kata rasa kekusyukan tu ada. Dan akhirnya boleh dikatakan ada beberapa kisah para sahabat, cerita Rasulullah, sedar tak sedar kita sendiri dah cepat dah tangkap dah benda tu, akan rasa terharu. Even beberapa hari ni sebelum ni, masa pergi ke masjid solat asar berjemaah, ada sedikit tazkirah pasal sirah Rasulullah SAW, bagaimana Salman Al-Farisi tu mencari kebenaran tentang siapakah Rasulullah setelah diberitahu oleh para guru-guru dia dalam agama yang dianuti sebelum ni. Dia kata, cuba cari orang ni. Itu yang menyebabkan pencarian itu yang orang kata dia akan rasa cari lagi, cari. Itu yang menyebabkan kata bila kita cari dapat jumpa, subhanallah. Itu memang tak boleh tak boleh nak explain lah, tak boleh nak cerita. Memang itulah kemanisan iman yang sepatutnya bulan Ramadan ni try to find the best way. Macam mana nak dapat? Apa sudut-sudut lain yang boleh terasa? Adakah kerana dengan menyumbang ke? Menyumbang dana ke? Menyumbang tenaga ke? Menyumbang buah fikiran ke? Yang akhirnya ada perubahan kepada masyarakat dan juga diri kita lah. Allah. Kalau
dari segi pemilihan kerjaya lah. Sebelum ni kerja kilang, kerja engineer macam-macam kan. Lepas tu akhirnya kembali ataupun akhirnya secara full time lah di data center ni kan. Apa yang mendorong ataupun menyebab sekarang ni full time dalam data center? Nanti ni boleh potong kan? Sensitif sikit kan sebenarnya. Sensitif sikit. Sensitif, sangat sensitif. Bagi yang tak sensitif je lah. Tak sensitif tak ada. Tak ada, semua sensitif je. Memang sensitif sebab Ana menyusun diri Ana memang untuk dakwah. Kerana Ana memilih itu tu memang memilih kata antara kerjaya yang boleh dapat 5 angka dengan dakwah yang bukan fikir 5 angka kat sini, tapi mungkin 5 bilion trilion dekat sana kan. Kira kata ya Allah, aku tawaduk kepadamu ya Allah. Ini yang aku berserah kepadamu ya Allah. Ini je yang aku mampu. Bimbing aku ke arahmu. Kan aku yakin rezeki itu engkau yang miliki, bukan aku. Aku hanya berusaha, tetapi kuatkan aku. Itu antara yang saya doakan lah. Yang kedua, mengambil kira, kalau kita membaca ayat Al-Quran ya, bila dikata wahai ahlul kitab, siapa tu sebenarnya? Siapa sebenarnya? 3 ni adalah adik-beradik kita. Sepatutnya ada keterujaan jumpa dan sampaikan maklumat itu. Kerana we are the last testament. Orang kata perjanjian terakhir. Jadi, apa nak tunggu lagi? Kerana mungkin mereka tak dapat the right sources kan. Sumber yang otentik, yang asli, kata inilah sepatutnya agama yang kamu miliki. Cuma dia ada bertentangan sikit lah kalau bukan pasal ni. Suasana dakwah di Malaysia dan juga diri kita yang berhijrah ini totally kontra masa dulu. Saya boleh katakan bila nak masuk Islam because of the Muslim sangat susah. Tetapi bila kita memahami wa ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Tak ada orang lain dah ni. Jadi itu yang menyebabkan ada satu panggilan kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada pula ayat ni, seru ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maksudnya Muslim kena sampaikan ni dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik. Kalau nak berdebat pun berdebat dengan cara yang baik juga. So what? Just do it lah. Itu yang kata tak boleh ni, kena tinggalkan. Sebab waktu itu memang meyakini bahawa Allah adalah matlamat hidup. Kan Rasulullah adalah panduan kan, contoh yang menyebabkan kata this is my last destination, last decision, make it happen. Kan kasih jadi orang kata. Orang Sabah bilang kasih jadi. Ya akhirnya terlibatlah sehingga sekarang doakan supaya InsyaAllah. Saya dan juga keluarga, begitu juga kita semua terus sabar dalam perjuangan ini kerana memang itulah sebenarnya yang paling murni kan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah kan. Itulah perkataannya lebih baik bila kita mengajak manusia kepada Allah ini. Itulah yang terbaik sebenarnya. Sebab pengalaman bila kita dakwah, kita ingatkan mereka dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan itu di peringkat awal kita berdiskusi. Lepas tu baru kita kenalkan siapakah Tuhan itu, iaitu Allah kan. Sebenarnya tidak ada sebarang tentangan sebenarnya. Pengalaman hidup berdakwah ni tak banyak yang menentang. Less than 1%. Okay. So maksudnya apa? Fitrah tu sebenarnya. Yes, maksudnya manusia ini memang agama fitrah dia adalah Islam lah. So terserah kita nak kongsikan pada saudara-saudara kita di luar supaya mereka tahu sebenarnya aku ni, biasanya akan kongsikan 3 soalan kan. Siapakah aku? Apa tujuan aku dihidupkan di muka bumi ini dan ke mana aku akan pergi selepas tiada nanti? Itu antara soalan-soalan yang biasa kita bagi yang menyebabkan mereka terfikir. Sebab kita bukan memaksa orang, la ikraha fiddin kan.
Tapi sudah jelas mana yang benar, mana la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy kan. Itu yang menyebabkan tak apalah, sampaikan je. Balighu anni walau ayah. Biar hidayah Allah yang bagi. Itu yang menyebabkan sebenarnya dakwah ni senang. Sangat senang. Cuma it depends on us. Are we ready to do? Or wait. I will do. Masih beralasan lah. Allah. Penutupnya minta kalau ada nak kongsikan ataupun hebahan ataupun sanan nasihat lah kepada saya, kepada semua lah yang mendengar tentang apa yang kita boleh buat ataupun apa yang ada akan diadakan, apa-apalah boleh dikongsikan. Sila. Ini untuk masyarakat umum ke Ikram? Semua. Nanti potong lah tuan-tuan puan-puan yang berhormat Allah sekalian, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerana kita agak jauh sebenarnya, agak jauh. Kalau lihat balik kepada diri kita, masyarakat kita sebenarnya jauh daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pengalaman sebagai muallaf ni, bila kita memahami watak orang yang dirindui, yang tak pernah nampak tapi dia merindui kita, dan kita try to follow the way he is, takkan kalian yang di luar sana tak nak buat macam tu. Jadi benda tu kena cari, kena usahakan supaya ada semarak diri kita Islam, iman, ihsan yang akhirnya memberi kekuatan. Aku nak berubah. Aku tak nak dengan cara lama. At least ada satu step kita dah berubah setiap tahun, setiap Ramadan yang kita lalui kan. Itu yang pertama. Yang kedua, cuba kita bayangkan diri kita. Bila kita tahu when we are the last, kita adalah orang yang tak akhir akan hidup. Bila? Itu satu. Kedua, kita dah sampaikan ke tanggungjawab kita kepada masyarakat di luar sana? Sedangkan mereka ramai yang tak tahu apa itu Islam, apa itu iman. Sebab kita di sini bukan nak cari perbalahan, bukan nak cari perbezaan. Just share the beauty of Islam. Supaya mereka tahu Islam ini bukanlah seperti mana gambaran 911 hari itu, 911 kan. Tetapi dia adalah rahmatan lil alamin kan. Surah ke-21 ayat 107. Iaitu poin yang kedua. Poin yang ketiga, di sepanjang bulan Ramadan, tuan-tuan, puan-puan, bukan sahaja dikejar dari segi bilangan, tetapi perlu dihayati. Apakah yang dimaksudkan dengan la'allakum tattaqun? Itu yang penting, sebab dua raya yang berlaku pada umat Islam ini adalah benda itu, takwa kepada Allah. Jadi bila kita tidak memahami nilai takwa dan tidak berusaha ke arah itu, kita risau kita hanya dapat lapar dan dahaga saja, okay? Dan saya meyakini apabila kita memahami, kita berusaha ke arah itu, dia akan memberi kita satu kekuatan yang berbeza, yang akhirnya insyaAllah selepas Ramadan we totally, orang kata, revamp. Ada satu rejuvenasi advokasi yang baru, yang akhirnya aku menjadi seorang Muslim yang qawiyun aziz. MasyaAllah. MasyaAllah. Allahu Akbar. Okay. Terima kasih banyak. Itulah kita punya sembang-sembang santai. Alhamdulillah. Tak tahu santai tak santai ni. Mohon maaf dah tak lebih pula. Okay. Terima kasih banyak sudi menerima Sama-sama. kita punya jemputan ni, walaupun kita ni usaha kita kecil. Mudah-mudahan Allah SWT menggandakan kita punya pahala tu. Amin. Terutama dalam bulan Ramadan, dan yang paling penting lah kita keluar dari bulan Ramadan ni dalam keadaan dosa-dosa kita diampunkan, amalan kita diterima insya-Allah. Amin. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan minta maaf lah kalau ada kekurangan, kesilapan daripada pihak saya, pihak kami lah di sini. Saya pun sama minta maaf. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.